Aduh, okey. Okey, jadi darjah 10.1 frekuensi dia tinggi. Tinggi, okey, sebab jarum dia dekat sini kan. Yang 10.2 pula sini je. So frekuensi dia rendah. Jawab macam tu lah dalam kotak. Okey. Okey, next. Jarak antara dua pembesar suara. Kita tengok dua pembesar suara ni, 10.1 dengan 10.2 ni. Fahana jawab apa Sekejap, mana Fahana jawapan? Fahana kata, okey tengok frekuensi gelombang bunyi 10.1 tinggi daripada 10.2. Okey, betul. Lepas tu jarak antara dua pembesar suara darjah 10.1 dengan 10.2 sama. Okey, betul. Okey, ni tadi satu markah, ni satu markah. So betul lah tadi, sama. So kamu jawab kat sini sama. Yang ni pun sama. Lepas tu jarak antara dua bunyi kuat berturutan. Tengok. Nilai, tengok X. So kat sini darjah 10.1 X dia kecil je kan. So kat situ dia kecil je lah. Kecil, pendek, okey. Yang 10.2 ni pula X dia besar sangat kan. So besar, panjang. Okey, tengok betul tak Fahana jawapan. Jarak antara dua bunyi yang kuat yang berturutan dalam 10.1 banyak daripada 10.2. Ya ke? Ya ke? Tengok balik. Mana tadi? Salah kan? Kelas. Kamu nampak tak tadi jawapan ni? Jawapan cikgu ni dengan jawapan Fahana tadi tu. Cuba tengok balik jawapan Fahana. Betul ke salah Fahana kata jarak antara dua bunyi yang kuat yang berturutan dalam darjah 10.1 ni banyak daripada 10.2. Banyak ke? Patutnya apa? Respon. Dekat. Rendah. Sepatutnya rendah. Tengok ni dah salah kan? Dia careless. Oh Fahana, kenapa careless? Fahana dalam ni tak Fahana? Okay. So sepatutnya 10.1 ni dia punya jarak bunyi kuat yang berturutan dia adalah kecil. Okay. Kecil. Yang darjah 10.2 ni besar. Sebab tu cikgu suruh buat kotak supaya kamu tak adalah careless benda-benda macam ni. Okay. Lepas tu apa pula? Dia nak apa pula? Dah buat 3 aspek. Lepas tu kecil ni. Okay, hubung kaitkan panjang gelombang bunyi dengan jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan. Ni jawapan yang keempat. Bila kamu jawab soalan, kamu kena underline Macam cikgu cikgu underline kan ni bandingkan frekuensi gelombang bunyi. Buatlah itu jawapan nombor 1. Ni jarak antara dua bunyi jarak antara dua pembesar suara nombor 2. Jarak antara dua bunyi kuat berturutan nombor 3. Lepas tu hubung kait panjang gelombang bunyi dengan jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan nombor 4. Lepas tu namakan fenomena yang terlibat nombor 5. So ada 5 jawapan, 5 markah. Faham? Faham ke tak Faham. Okay, faham. Okay, sekarang ni tengok dia nak hubungan antara panjang gelombang bunyi dengan jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan. So yang inilah, yang ni jarak antara dua bunyi kuat berturutan. Kejap Kita buat kali lain lah ni. Mana ke? Okay, dia nak ni jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan dengan panjang gelombang. Okay, masalahnya ada tak kat sini aspek panjang gelombang? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Yang ada frekuensi bunyi. Yang ada ni jarak antara dua pembesar suara. Tak ada ni. Tak ada apa tu panjang gelombang. So macam nak buat? Kita boleh buat apa? Kita boleh tengok formula. Contohnya dia nak panjang gelombang kan. Kita ada ni formula yang berkaitan dengan frekuensi dengan panjang gelombang. Iaitu formula apa? V sama dengan F lambda. Kan? So F sama dengan
V per lambda. So apa hubungan ni? Frekuensi dengan lambda ni, frekuensi dengan panjang gelombang ni, apa hubungan dia? Baca songsang. Ya, berkadar songsang. Maksudnya kalau frekuensi dia tinggi, panjang gelombang dia kecil. So, kamu buatlah nota sikit kat sini. Kamu buat nota untuk panjang gelombang. Okey, so kalau frekuensi dia tinggi. So kalau frekuensi dia tinggi, panjang gelombang dia rendah. Okey. Yang raja 10.2 pula kalau frekuensi dia rendah. Okey, kalau frekuensi dia rendah, panjang gelombang dia tinggi. So kamu dah ada aspek panjang gelombang punya aspek. Betul tak? So bolehlah buat hubungan. So apa hubungan antara panjang gelombang ni dengan jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan ni? Kalau buat hubung kait, misalnya perkataan apa? Semakin. Okay, siapa nak try? Dah, nampak kan kotak ni? Nampak ke? Okay, apa hubungan dia antara panjang gelombang dengan jarak antara dua bunyi kuat berturutan ni? Siapa nak try? Semakin. Respon. Semakin apa? Semakin bertambah jarak antara dua bunyi kuat, semakin bertambah panjang gelombang. Boleh. Semakin ni sebab ni semakin bertambah jarak antara dua bunyi kuat ni. Kena ada perkataan ni berturutan ni tau. Okay, semakin bertambah jarak antara dua bunyi kuat berturutan, semakin bertambah panjang gelombang. Okay, boleh. Okay. Ataupun kamu nak jawab yang ni pun boleh juga. Nak jawab terbalik pun boleh juga. Semakin rendah panjang gelombang, semakin kecil jarak antara dua bunyi kuat berturutan pun boleh. So tengok tadi jawapan Bazla ada tak jawapan Bazla? Jawapan Bazla. Jawapan apa? Fahana. Mana dia punya ni? Fahana kata apa? Semakin bertambah panjang gelombang, semakin berkurang jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan. So ni salah lah. Okay, sepatutnya apa? Semakin bertambah panjang gelombang, semakin apa tadi? Semakin bertambah lah. Okay. Semakin bertambah lah jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan. Okay, fenomena ni apa? Okay, Fahana jawab, saya tak tahulah. Sepatutnya apa? Apa fenomena ni? Respon. Interference gelombang. Fenomena ni interference. Okay. Interference gelombang. Okay, next. Sekejap. Okay, kita pergi ni pula. Soalan C. Okay, tengok jawab ni. Soalan C dia kata apa? Raja 10.3 menunjukkan the Palm Jumairah kat Dubai dikelilingi oleh pemecah ombak. Rumah dan bangunan di Palm Jumairah terdedah kepada ombak besar yang boleh menyebabkan kemusnahan. Okey. Terangkan bagaimana pemecah ombak dapat menyelamatkan the Palm Jumairah dari kemusnahan. Okey, dalam gambar ni dia ada bagi pemecah ombak. So kat sini juga dia ada bagi, kat sini ada celahan kan. So kalau ada celahan ni mestilah dia nak buat fenomena apa ni? Respon. Pembelauan. Ya, dia nak buat fenomena pembelauan. Supaya apa? Bila ombak datang kan, ombak yang besar datang kan, amplitude dia tinggi. So kita nak kurangkan, okey? Kita nak kurangkan amplitude. Okey? Itulah fungsi celahan. Dia ada dua satu kat sini, satu dekat sini dua celahan. Lepas tu dia ada pemecah ombak. Pemecah ombak tu dia tak nak bagi ombak tu datang lah kan. Dia akan pecah kalau ombak tu. Okey. So, jangan. Mana ke tadi? Okey, terangkan. Dia nak 4 markah. So, kalau 4 markah maksudnya ada 4 point. Okey, point yang pertama. Jawapan siapa Cikgu suruh ni,
Cikgu suruh siapa jawab yang ni? Cikgu suruh Arif kan? Arif Fahan. Okey, Arif Fahan. Nampak tak jawapan Arif? Respon nampak tak? Nampak. Okey, dia kata apa ni? Ruang antara pemecah ombak menyebabkan pembelauan berlaku. Bukan ni ruang antara pemecah ombak tu yang dia kat sini, kat mana gambar tu? Yelah, kat sini pun ada celahan juga kan? Pun boleh lah. Dan juga celahan kat sini. So kita panggil dia celahan panggil celah. So celah. Okey, celah menyebabkan pembelauan berlaku. Okey, ada pembelauan berlaku. Okey, 1 markah. Bila pembelauan berlaku menyebabkan amplitude berkurang. Okey, 1 markah dah 2 markah dah. Lepas tu mengubah arah perambatan gelombang. Nak terima ke? Sekejap Kalau yang ni apa? Mengelakkan ombak daripada terkena kawasan ni. Okey ni mengelakkan ombak. Okey, bolehlah 3 markah. Okey. Ada tak jawapan lain? Siapa nak try? Jawapan lain. Mengelakkan ombak. Sekejap kita tengok balik. Okey lah, boleh lah ni mengelakkan ombak boleh. Okey, ada lagi 1 point tu kamu boleh buat. Ni, kalau amplitude dia berkurang, okey, mestilah tenaga dia pun berkurang juga. Okey, tenaga dia pun berkurang juga. Tu 1 markah. Baru dapat 4 markah. Okey, yang arah perambatan gelombang ni cikgu tak terima arah ni. Dia lebih kepada nak kurangkan amplitude, nak kurangkan tenaga ombak. Okey. Lepas tu dia ada pemecah ombak tu untuk ni lah mengelakkan ombak daripada terkena. Okey, ni bolehlah 1 markah. So boleh dapat 4 markah. Okey, faham ke? Faham ke tidak? Respon. Dah lebih kelas dah ni. Cepat. Faham tak? Macam dapat markah? Faham. Faham. So bila kamu explain amplitude ni, jangan lupa explain tentang tenaga Tenaga berkurang. Tu pun dapat markah juga. Okay, next. Cikgu suruh Arif jawab bukan setakat soalan C yang ini. Soalan C yang ini pun cikgu suruh jawab juga. Tapi dia tak bagi jawapan yang ini Arif ada tak kat sini Arif? Tengok ada tak Arif kat sini? Dia ada ke? Arif Fahan ada kan? Arif kenapa tak jawab soalan ni? Soalan C yang itu. Respon lah kenapa tak jawab? Tak perasan ke soalan tu? Okey. Dia ada ke tak ada tu? Senyap je. Kan cikgu suruh buka kamera nanti kan semua orang ni. Ke tengah tidur ke apa ni? Ada dah. Ada? Oh ada. Asal tak buat soalan C ni? Yang apa ni? Yang sistem bunyi ni. Kamu tak perasan soalan C? Okey Arif. Pilihlah Arif kedudukan pembesar suara. Ni nak buat apa ni? Dia nak buat sistem bunyi dalam dewan kuliah. Dalam dewan kuliah. So pembesar suara tu nak letak kat mana? Tempat tinggi ke tempat rendah? Arif? Respon Arif. Tinggi ke rendah? Tinggi. Ya betul tinggi. Okey betul boleh tinggi. Sebab apa Arif? Kenapa nak letak pembesar suara di kawasan yang tinggi? Sebab apa? Mesti ada sebab. Sebab apa?
Okey, sekejap Bila nak jawab soalan ni mesti buat jadual juga, okey? So ni aspek, ni sebab. Jadi aspek pertama tadi kedudukan pembesar suara. Pembesar suara di tempat tinggi kan? Di tempat tinggi. Arif jawab di tempat tinggi. Sebab apa Arif? Ni satu markah. Okey, ni satu markah. Okey, sebab orang lain nak bagi jawapan tak? Kenapa nak letak di tempat yang tinggi pembesar suara ni? Kan dalam dewan kan? Dewan Samir kan tempat tinggi. Okey, siapa kat sini JK Dewan? Ada tak Pak Hanafi JK Dewan? Siapa JK Dewan Pak Hanafi? Tak ada Okey, kita letak di tempat yang tinggi supaya apa? Supaya tiada apa? Respon. Okey, seorang pun tak nak try. Sebab apa? Kalau supaya semua bahagian di dalam dewan dapat dengar bunyi. Oh, sebab tu nak duduk kat tempat tinggi. Dia tak tepat. Tak tepat. Okey. Kenapa dia tempat dia tinggi pembesar suara ni kan? Kalau kat dewan Samir ataupun kat mana-mana dewan orkestra kan, dia letak kat tempat tinggi. Sebab kalau letak kat tempat bawah, kat bawah tu ada macam-macam benda, betul tak? Ada macam-macam objek. Tiada halangan. Supaya apa? Tiada halangan. Ya boleh. Supaya tiada halangan. Bolehlah tiada halangan. Tiada halangan. Okey, supaya tiada halangan. Jadi bila tiada halangan, tiadalah pantulan bunyi, okey? Tiada halangan untuk apa ni? Pantulan bunyi berlaku. Untuk pantulan tiada halangan untuk mengelakkan untuk mengelakkan pantulan bunyi. Kita tak nak dengar bunyi gema tak nak dengar bunyi gema. Gema tu terjadi sebab pantulan bunyi. So nak kurangkan gema, nak kurangkan pantulan bunyi, kena letaklah loudspeaker ni di tempat-tempat yang tinggi. Sebab tempat-tempat yang tinggi tu dia tak ada banyak gangguan. Faham? Okay, next. Nombor 2 pula. Nombor 2, jarak antara dua pembesar suara ni nak mana? Kecil ke besar? Arif? Besar. Ya, betul. Besar. Okey, besar. So kamu tulislah jarak antara dua pembesar suara besar. Kenapa nak besar ni? Supaya ni ada kaitan dengan apa ni? Dua pembesar suara ni, jarak antara dua pembesar suara ni. Kan? Interference. Ya, interference. So dia nak mengelakkan apa? Interference, okey? Untuk mengelakkan interference. Okey? Sebabkan kita ada formula apa? Panjang gelombang AX per D kan? Okey, so hubungan AX D per lambda, jadi A sama dengan D lambda per X. So kamu nak letak A ni jarak dia besar antara dua pembesar suara supaya X ni jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan tu rendah. Maksudnya kalau ni Ali, ni Abu, okey, boleh duduk dekat-dekat. So boleh dengarlah bunyi kuat. Faham? Yang ni apa pula? Ni siapa? Ahmad. Macam tu, okey? Dengar. Tiga ni boleh dengar bunyi kuat. Kalau kamu letak jarak antara dua pembesar suara tu dekat-dekat, okey, A tu dekat-dekat, nanti X ni jadi besar. So apa jadi? Ali dengan Abu ni dia akan jauh-jauh. Kan jauh-jauh macam tu. Ni X je. Dia duduk jauh baru dengar bunyi kuat. So kamu nak ke Ali dengan Abu duduk jauh-jauh? Nanti dia makan space kan? Ni Ali, Abu, nanti Ahmad pula. Ni Ahmad kat sini pula. Pun jauh juga. Nanti semua orang kena duduk jauh-jauh. So dia makan space. Kita nak semua orang duduk dekat-dekat. Semua orang duduk dekat-dekat tu boleh dengar bunyi kuat.
Okey, boleh? Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey, itu nombor 2. Next. Nombor 3 pula. Bahan yang digunakan untuk menutupi dinding. Papan lembut ke kayu keras? Respon. Kayu keras. Kayu keras ke? Papan lembut, papan lembut. Papan lembut. Papan lembut. Papan lembut. Okey, papan lembut. Kenapa nak papan lembut ni? Supaya apa ni? Bahan yang digunakan Bunyi untuk dapat menutupi dinding. dipantulkan. Elakkan gema. Supaya bunyi tidak dapat. Bunyi tak dapat dipantulkan. Ya, dapat dipantulkan. boleh. Ya, boleh jawab macam tu, okey? So, dinding papan lembut supaya dia tak pantulkan bunyi, okey? Tak pantulkan bunyi. Ataupun kamu boleh jawab, dia serap bunyi. Okey, serap bunyi. Okey, last. Nombor 4 ni pula. Allah, kejap. Okey ni. Kedudukan mikrofon. Bila kamu nak bercakap dengan mikrofon tu, kamu nak kena berada di depan loudspeaker ke di belakang loudspeaker? Respon. Belakang. Ya, di belakang loudspeaker, okey? Di belakang loudspeaker. Supaya apa ni? Sebab dia apa? Kalau kamu duduk depan loudspeaker, nanti kamu tak dengar apa yang kamu nak cakap kan, sebab kamu dengar bunyi daripada pembesar suara tu kan. Betul tak? Dahlah kuat. Dekat dua loudspeaker tu kuat. Kiri kanan nanti telinga kamu tak dapat nak dengar apa yang kamu nak cakap. Betul tak? So supaya tiada gangguan bunyi. So bila nak bercakap dengan mikrofon, make sure belakang loudspeaker, okey? Tiada gangguan bunyi. Okey, jadi saya pilih apa ni? Y. X ke Y ke Z? Y. Ya, saya pilih Y sebab salin balik. Sebab kedudukan pembesar suara tinggi. Lepas tu apa lagi? Jarak. Kena salin lah benda ni Jarak antara kedua-dua pembesar suara besar. Lepas tu apa? Bahan dinding, papan lembut, dan kedudukan mikrofon belakang pembesar suara. Baru dapat 1 markah. Kalau kamu kata saya pilih Y sebab di atas, tak boleh. Tak adalah markah ke 10. Dia kena rajin sikit. Okey, habis dah. So faham tak? Faham. Faham. Faham kan? So senang kan tajuk gelombang kan? Betul tak? Okey. So nanti cikgu bagi video yang dah record ni. So next week kita masuk tajuk, kita habiskan lah tajuk cahaya yang tergantung tu. Bawa balik tak handout cahaya? Bawa. Awak. Kita akan habiskan benda tu. Okey, itu saja kelas. Habis dah. Bye-bye. Terima kasih, Azhar. Okey. Terima kasih, Azhar. Sama-sama.